Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata-kata para fuqaha dan muhaddisin tentang kepentingan suhbah. Maka kita telah baca pada minggu-minggu lalu mengenai kepentingan bersuhbah, terutama kepada guru mursyid. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad lebih masyhur dengan gelaran Ibnu Qayyim, berkata ia, apabila seseorang hamba ingin mengikuti seseorang, maka hendaklah dia memerhatikan sama ada orang yang ingin diikuti itu terdiri dari ahli zikir ataupun daripada golongan yang lalai. Kata Ibnu Qayyim dengan satu perkataan yang cukup baik, mengatakan apabila kamu ingin mengikuti seseorang, sama ada kita nak mengikuti seseorang untuk menjadikan dia itu sebagai guru, ataupun kita nak menjadikan dia itu sebagai kawan kita, ataupun kita sebagai sahabat yang dikatakan bersuhbah. Kerana kesan kepada guru dan kepada suhbah ini cukup besar, sehingga kan Nabi mengatakan hendaklah kamu lihat kepada siapakah yang dia berkawan. Kalau dia berkawan, dia bersuhbah dengan orang yang baik, maka menyebabkan dia akan menjadi baik. Kalau dia yang baik berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya, maka kebaikannya akan dicuri oleh orang yang buruk akhlaknya. Maka jadilah dia orang yang buruk akhlak, sedangkan dia asalnya orang yang baik. Ini kesan daripada suhbah. Maka katanya Ibnu Qayyim, apabila kamu nak mengikuti seseorang, yakni kamu nak mengikuti jalan ataupun nak mengikuti dia, nak jadikan dia sebagai guru ataupun sebagai sahabat, maka hendaklah kamu melihat kepadanya dua perkara, sama ada dia ini adalah golongan ahli zikir ataupun golongan yang lalai kepada Allah. Maka bersahabatlah dengan ahli zikir, kerana ahli zikir mereka itu sentiasa ingat kepada Allah. Maka orang yang sentiasa ingat kepada Allah, orang yang sentiasa mengingati sesuatu, dia akan bercakap mengenai sesuatu yang dia ingat. Maka orang yang sentiasa mengingati Allah, dia akan bercakap mengenai Allah, dia akan bercakap perkara yang berkaitan dengan Allah. Maka kita ni apabila bersuhbah dengan dia, kita akan mengikuti apa yang orang yang kita suhbah itu bercakap. Kalau orang yang kita suhbah itu, kita bersahabat, bercakap mengenai Allah, maka kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata hendaklah kamu lihat, kamu ikutilah daripada golongan ahli zikir. Maka perhati golongan ahli zikir dengan golongan yang lalai. Adakah yang menjadi hakim terhadap dirinya itu hawa nafsu ataupun Al-Quran? Yang ni orang yang kamu bersahabat dengan dia, dia mengikut hawa nafsu dia ataupun mengikut Al-Quran? Adakah tindak tanduknya tindak tanduk Al-Quran? Maka kita kena melihat kepada dia. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi yang mendapat petunjuk kerana mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan ditanya bagaimana akhlak Rasul. Kana khuluquhul Quran, kata Siti Aisyah, sesungguhnya akhlaknya adalah akhlak Quran. Itulah seperti Quran yang bergerak. Kalau kamu nak tengok Quran yang berjalan, Quran yang bergerak, lihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka putus tengok pada dia, orang yang kita bersuhbah tadi, adakah dia menjadikan hakim itu adalah nafsunya ataupun hakim itu adalah hukum Allah Ta'ala, syariat Allah, Al-Quran. Apabila hawa nafsu yang menjadi hakim kepada dirinya, maka dia termasuk dalam golongan orang yang lalai dan urusannya itu melampaui batas. Kalaulah kita melihat kepada orang yang kita nak ikuti dia, tiba-tiba kita melihat bahawa dia itu mengikut hawa nafsu, maka keputusannya berdasarkan kepada hawa nafsu. Maka dia memutuskan satu perkara mengikut hawa nafsu, maka dia adalah orang yang lalai. Orang yang lalai. Sebab apa? Sebab orang yang ingat kepada Allah Ta'ala, dia tidak mengikut hawa nafsu. Hawa nafsunya dikawal oleh akal dan syariat. Tetapi kalaulah akalnya, nafsunya dikawal, dan nafsunya yang mengawal dirinya, dan nafsunya tidak berpandu kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak orang yang tidak mengikut syariat Allah, hukum Allah Ta'ala adalah orang yang melampaui batas. Maka dengan sebab dia itu orang yang lalai, menjadikan hukum dia adalah hawa nafsu, maka jangan berkawan dengan dia. Sehinggalah kepada kata-kata beliau yang berbunyi,
seelok-eloknya seseorang itu melihat siapa syekhnya serta contoh ikutannya. Seorang tadi kena tengok syekh dia. Kita baca Ta'lim Muta'alim, dia kata kalau kamu nak berguru, kamu kena duduk 2 bulan. Tengok keadaan dia, tindak tanduk dia 2 bulan. Lepas kamu duduk tengok 2 bulan dan kamu dapati bahawa amalan dia bertepatan dengan syariat Allah Ta'ala, maka duduklah dengan dia. Samalah, bersamalah dengan dia dan jangan menjauhi dia, dan sehinggalah kamu duduk tidak ada perbuatan yang menyebabkan kamu akan berpaling dengan dia. Dengan arti sepanjang kamu duduk dengan dia menyebabkan dia ni tidak pernah melakukan perkara yang melanggar hukum, melanggar syariat, maka duduklah bersama dia. Maka orang yang kita duduk bersama dia, kita bersohbah dengan dia, kita berguru dengan dia, kita mengambil kata-kata dia dan juga ahwal dia, perbuatan dia, akan memberi kesan kepada hati kita. Maka hati kita akan mengikut, perbuatan kita akan mengikut dengan siapa yang kita ikut. Dengan siapa yang kita ikut. Jadi kalau kita mengikut orang yang ada, orang yang syekh, orang yang mursyid, orang yang menunjuk jalan kebenaran, maka kita akan sampai kepada tempat yang dituju, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan siapa syekh dia serta contoh ikutan dia. Kita nak kawan dengan dia pula, kita kena tahu dia ni ada syekh tak? Yang kita ni akan ikut dia ni ada syekh tak? Begitu juga dengan guru. Guru ni kita kena pastikan guru yang kita ikut tu, guru tu kena ada syekh. Sebab kita dah baca minggu lepas bahawa apabila seorang itu berkawan, bersubah, mengambil guru, tiba-tiba guru tadi bukan guru yang ada syekh atau bukan guru mursyid, maka perjalanan kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak ikuti seseorang, kita nak berguru dengan seseorang, kita kena tengok siapakah syekh guru tadi. Guru kita tadi tu siapakah guru dia? Siapa syekhnya serta contoh ikutannya, dan dia pula buat amalan siapa contoh dia. Kerana kita nak mencontohi dia. Juga kepada pengikut-pengikut dia, dan kita tengok kepada pengikut-pengikut dia. Kerana guru yang baik, syekh yang baik, guru yang mursyid melihat kepada pengikut-pengikut dia. Kalau pengikut dia tawaduk, nasai guru dia tawaduk. Dia tidak akan jadi guru dia, pengikut dia semuanya tawaduk, tapi guru dia membangga diri, takabur. Dia tak akan jadi macam tu. Sebab apa? Sebab anak murid mengikut apa yang ditunjuk oleh guru. Apabila saja anak murid tadi ataupun orang tadi mengikut seseorang, maka dia akan jadikan orang tadi sebagai contoh dia. Sebagai contoh dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah itu ikutan yang baik. Lalu sahabat ikut dengan Nabi, buat apa yang Nabi buat. Maka dengan sebab sahabat Nabi mengikut Nabi, maka sahabat Nabi mendapat petunjuk. Ashabikan nujum bi ayyihi muhtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang, mana-mana kamu mengikut sahabatku, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Kerana apa? Kerana dia mengikut Nabi. Sekiranya perlakuannya sama saja, maka jauhkan diri daripadanya. Sama saja, jauhkan diri daripadanya. Sekiranya didapati dia sentiasa berzikir, mengingati Allah serta mengikuti sunnah, ternyata urusannya tidak melampaui batas. Kalau kita tengok kita ikut dia, dia pun macam kita, sama je macam kita. Kita nak ikut dia, dia pun tidak ada panduan. Tidak ada panduan, tidak ada syekh, maka tinggalkan dia. Cari guru yang ada syekh, cari guru yang ada panduan. Kerana seorang guru dia tidak boleh hidup seorang diri, dia kena ada syekh dia. Walau dia hebat setara mana, walau dia alim setara mana pun, dia kena ada syekh. Dia kena ada syekh. Kerana manusia tu kadang-kadang dia tidak nampak diri dia kecuali orang lain tengok dia. Jadi kadang-kadang dia tidak sedar di atas kelalaian dia. Satu ketika ada seorang ulama, kalau tak silap Zakaria Al-Ansari. Dia adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, seorang yang sangat alim. Dan kuliah dia penuh orang ramai, kuliah dia mengambil ilmu daripada dia, dan setiap kata-kata dia adalah ilmu. Lalulah dalam pengajaran dia biasanya membuka soalan-soalan. Membuka soalan. Bila membuka soalan, satu ketika soalan-soalan yang ditanya walaupun dirasakan sukar, walaupun soalan yang amat berat, tetapi bila sampai ke dia ringan saja, dia boleh jawab dengan mudah. Dia memang sangat alim, tapi satu hari dia tersilap langkah. Dia tersilap langkah.
Bila saja dia anak murid dia bertanya soalan, dia boleh jawab, dan tidak ada soalan yang dia tidak boleh jawab. Sebelum pada ni, satu hari dia mengatakan, wahai anak muridku, kamu tanyalah apa saja soalan, pasti aku dapat menjawabnya. Ini orang alim, tergelincir juga dia. Lalu Allah Ta'ala hantar seorang yang tidak dikenali, datang di hadapan dia, bertanya satu soalan, lalu dia tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Lalu di atas di hadapan anak murid yang ramai, dia menangis. Kerana dia sedar. Dia sedar di atas kesalahan dia. Lalulah orang tadi yang bertanya tadi terus lari. Dan orang yang bertanya tadi, wallahu alam, boleh jadi malaikat, tetapi Allah Ta'ala beri petunjuk kepada dia, menunjukkan kepada kita, walau seorang itu alim pun, kadang-kadang dia tergelincir. Bila dia tergelincir, bila ada syekh, bila ada musyrik inilah yang akan membetulkan dia. Kamu silap, yang sepatutnya kamu buat macam ni. Kalau kamu buat macam ni, maka nafsu ikut. Kamu mengikut nafsu. Kalau kamu buat macam ni, jalan kamu ni akan semakin jauh dengan Allah. Cara dia macam ni. Maka demikianlah, guru tadi kena ada syekh, kena ada musyrik, dan tidak dapat kita pun nak mengikut seseorang, pastikan seseorang tadi ada syekh dia, ada musyrik dia. Baik. Maka dia kata sekiranya didapati dia sentiasa berzikir kepada Allah, mengingati Allah serta mengikuti sunnah, ternyata urusannya tidak melampaui batas. Jadi sekiranya kita dapati bahawa dia sentiasa berzikir, kerana tidak dapat orang yang berzikir ni hati dia sentiasa ingat pada Allah. Orang yang berzikir, walaupun perkataan zikir ni cukup mudah, hanya menyebut nama Allah, tapi bukan semua orang boleh buat, kerana zikir ni berkaitan dengan hati. Orang yang sentiasa berzikir, hati dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, apabila kita sebut semua nama seseorang, kita sebut nama orang ni, akhir kali masuk dalam hati kita, teringat. Bila kita teringat saja, bila teringat saja, sikit-sikit nak cakap tentang dia, tak kira siapa-siapa mari pun cakap. Kita dah teringat sama ke dia. Sekarang sebut nama dia. Kadang-kadang orang sebut nama lain pun berasa nama dia dah. Bila orang berasa nama dia, sebab hati dah cinta dah suka dah. Lalu jumpa sayang-sayang, cakap sikit, cerita tentang dia. Jadi akhir sekali orang pun dengar apa yang dia cerita tadi. Maka demikianlah orang yang sentiasa ingat Allah, dia akan bercakap dengan apa yang dia ingat. Dia akan bercakap tentang Allah, dan dia akan meninggalkan apa yang dibenci oleh orang yang dia cintai. Kalau dia cinta seseorang, maka orang tadi yang dia cinta tadi, dia tahu orang ni tak suka benda ni, dia tidak akan buat. Sebab apa? Sebab orang yang dia cintai tidak suka perkara itu kalau dia buat. Maka dengan sendiri dia akan tinggal. Sebab apa? Dia kata, kalau saya buat benda orang tu tak suka, orang yang saya kasih ni tu tak suka saya buat macam ni, contohnya, maka dia akan tinggal. Dan sedikit sebanyak dia akan tinggal. Maka orang yang berkawan dengan orang yang sentiasa ingat kepada Allah, dan Allah Ta'ala menyuruh kita buat baik, Allah Ta'ala suruh buat baik, dan Allah Ta'ala melarang kita buat perkara mungkar. Jadi orang yang cinta pada Allah, sentiasa ingat pada Allah, dia tahu ini kekasih dia tak suka buat, Allah Ta'ala larang buat, dia akan tinggal. Bila dia akan tinggal, kawan yang ikut dia akan buat perkara baik, kawan tu akan buat perkara baik juga. Ini kesan daripada suhbah. Maka berkawanlah dengan ahli zikir. Kalau ikut ahli tasawuf, kita berkawan, sepanjang kita kawan, cakap dunia sama, tinggalkan. Ni kalau ikut ahli tasawuf, kita berkawan, jumpa sikit, cakap bab kereta. Ada kereta baru, mari ada keluar kereta baru. Kereta begini. Daripada pagi sampai petang cakap bab kereta. Selesai bab kereta. Esok pula cakap bab benda lain. Jadi sepanjang kita cakap dulu apa yang dia isi dalam hati kita. Ahli tasawuf melihat apa yang dia isi dalam hati kamu. Jadi sepanjang kamu berkawan, yang diisi di dalam hati kamu dunia. Bila dunia itu diisi dalam hati kamu, maka hati kamu dipenuh dengan dunia. Bila penuh dengan dunia, lalai kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalaulah kita berkawan dengan yang diisi adalah Allah, yang diisi adalah ingatan-ingatan, nasihat-nasihat kepada Allah, maka dengan sendirinya hati kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita tengok dia sentiasa berzikir, ingat kepada Allah, serta mengikuti sunnah,
ternyata dia orang yang lurus mengikut jalan Allah, bahkan dia seorang yang bersungguh-sungguh dalam urusannya, maka berpegang teguhlah, bersamalah dengan dia. Tidak dapat tidak, kita kena berkawan dengan ahli zikir. Kalau orang tasawuf kata kita kena berkawan dengan ahli tarekah. Ahli tarekat yang sentiasa berzikir hatinya, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada dia mengingati Allah lalu akan sampai kepada kita. Orang jual minyak wangi, kalau kita kawang dia, walaupun kita tak beli minyak wangi pun kita cium bau wangi. Walaupun kita tak beli dengan dia. Sebab apa? Sebab dia bawa minyak wangi sama. Maka orang yang menyebut nama Allah Taala, kalau kita tak sebut pun kita dengar nama Allah dilafazkan. Kita tahu dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bila dia sebut-sebut nama Allah Taala, akhir sekali kita pun akan mudah nak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kesan daripada kita bersuhbah dengan orang-orang yang soleh. Lebih-lebih lagi kita bersuhbah dengan guru yang ada mursyid. Itulah yang sebaiknya. Kata Abdul Wahid Ibnu Ashir rahimahullah taala, berkata Al-Faqih Al-Maliki Abdul Wahid Ibnu Ashir dalam manzumah akidah dan ibadat fiqh Maliki, beliau adalah orang daripada faqih, ahli fiqh dan juga al-Maliki, bermazhab Maliki. Dia ahli tasawuf ni lah ahli fiqh. Sebab itulah kata-kata ahli sufi mengatakan bahawa setiap ahli tasawuf itu ahli fiqh, tetapi tidak semestinya ahli fiqh itu ahli tasawuf. Dan bila seorang tu nak masuk bidang tasawuf, mesti kena mendalami fiqh. Jangan masuk tasawuf fiqh tinggal, tak boleh. Kerana tiga perkara tidak boleh dipisahkan: akidah, tauhid, tasawuf dan juga fiqh. Mengikut dalam Al-Quran, yatlu alaihim ayatihi tauhid, wa yuzakkihim tasawuf, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah fiqh. Tiga perkara ni tidak boleh. Sebab tu tauhid, tasawuf disekalikan. Jangan kita pisahkan tauhid. Ni tauhid. Sebenarnya tauhid dimasukkan dengan tasawuf sekali. Dan juga fiqh. Maka mereka ini di antaranya Al-Faqih Al-Maliki, ahli fiqh yang bermazhab Maliki, yang bernama Abdul Wahid Ibnu Ashir, yang bernama manzumah dia punya susunan syair dia Al-Mursyidul Ma'in, sebagai menjelaskan kemestian bersuhbah dengan syekh yang musyrik. Kata ni Abdul Wahid Ibnu Ashir rahimahullah ta'ala ini mengatakan mesti adalah wajib, maknanya bersuhbah dengan syekh yang musyrik untuk sampai kepada Allah. Macam mana kita nak sampai kalau kita tidak berkawan dengan orang yang tahu jalan? Okey, sekarang ni kita berkawan belaka ramai-ramai. Bila kita tanya ramai-ramai ni tahu tak jalan pergi Kuala Lumpur? Seorang tak tahu. Bila seorang tak tahu, dia reka lah, mungkin tak kena. Mungkin tak kena. Reka. Mula sesat. Sebab apa? Sebab kita bertanya, kita berkawan dengan orang yang tidak kenal. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang kenal jalan, kan mudah. Siapa juga. Okey, nak pergi Kuala Lumpur. Jangan Kuala Lumpur, senang lah ikut jalan Lebuh Raya. Lebuh Raya maksudnya ni sampai dekat Kuala Lumpur. Ikut dia yang menunjuk jalan kepada kita. Maka tidak dapat tidak, dia kata mesti bersuhbah dengan syekh yang musyrik. Tak boleh kita belajar balik, tak ada orang yang rujukan kita, tak ada orang yang beri pedoman pada kita, tidak akan kesan. Hanya kita mendapat ilmu saja. Dalam tasawuf dia tambah ilmu, dia nak amal. Maka kita dapat ilmu saja. Pergi belajar tak tahu, lepas tu balik, pergi belajar balik. Siapa guru kita? Ada belaka. Siapa yang membimbing kita? Tak ada bimbing, kita bimbing sendiri. Kita bimbing sendiri. Kena ada guru mursyid yang membimbing kita, yang menunjuk jalan kepada kita. Maka ingat, kata ahli sufi, kalau kamu tak berjumpa guru mursyid, tak sampai kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru mursyid yang tarik kita pergi kepada Allah Taala. Dan kita tak jumpa guru mursyid, tak apa, kita kena cari orang yang ada guru mursyid. Gantung sampai kepada guru mursyid, kerana guru mursyid ni ada barakah dia, ada nur dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang diperolehi daripada kata-kata yang cukup baik dan indah ni. Yashabu syaikhon arifal masalik, yaqihi fi tariqihil mahalik, yudhkiruhu Allah idza ra'ahu wa yusilu abdu ila maulahu, yuhasabu nafsa alal anfasi wa yazinul khatira bil qistasi wa yahfazul mafruda ra'sal mali wan naflu rabuhu bihi yuwali wa yukasiru dzikra
bisafwi lubbihi wal aunu fi jami'in za bi rabbih yujahidun nafsa li rabbil alamin wa yatahalla bi maqamatil yakin yasiru 'inda zaka arifan bihi hurran wa ghayruhu qalan khala min qalbihi fahabbuhu ilahu wastafahu li hadratil qudusi wajtabahu. Ini syair ni kalau kita macam pantun rima belakang dia sama. Maka dia kata yashabu syaikhan arifal masalik yakihi fi tariqihil mahalik. Dia bersuhbah dengan guru yang mengetahui jalan. Bersuhbah dengan seorang guru arifal masalik yang mengetahui jalan. Mesti kamu kena bersuhbah dengan guru yang tahu jalan. Jalan mana? Jalan di situ jalan makrifatullah. Yang kita nak jalan makrifatullah. Orang-orang sufi dia mencari jalan Allah. Kita ni mencari ilmu banyak. Ilmu banyak. Kalau boleh kitab banyak bagus, ilmu banyak bagus. Tak fikir mengenai makrifatullah, siapa pada Allah. Jadi ahli sufi kata, bersubahlah kamu kepada guru yang mengetahui jalan untuk sampai pada Allah. Kata yakihi min tariqihil mahalik, mengawasi perjalanan daripada kebinasaan. Kena ada guru. Kena ada guru. Maka guru ni guru yang kenal jalan. Guru yang kenal jalan. Bila guru kenal jalan, mana saja kita gelincir, kita salah, dia akan kabur. Kita kadang-kadang tersalah. Dia pelan dah masuk lorong ni, kita masuk lorong lain. Bila masuk lorong lain, kita sesat. Tapi sesat kita boleh rujuk balik kepada guru kita. Itu penting orang ada musyrik. Musyrik kata lepas kona kanan, masuk kiri. Lepas kiri, naik bukit sikit, baru kona kanan. Kita masuk kiri, naik bukit, kona kiri tu. Tak jumpa. Mari jalan-jalan. Jalan ke mana ni? Tak jumpa. Telefon guru musyrik. Telefon guru musyrik. Jalan tak ke mana ni? Kona kanan ke kiri? Kona kiri. Kata dah kona kanan. Dah jumpa jalan. Keluar balik. Jumpa sifat masuk kanan pula. Kita keluar balik, masuk kanan. Masuk kanan, jalan pula. Salah baca signboard pula. Pusing pula. Ni tak mana? Negeri Sembilan pula ni. Telefon pula. Tanya guru musyrik. Tanya guru musyrik. Guru musyrik kata pusing balik. Masuk dia tu. Lebuh raya KL tu masuk. Lama-lama sahabat. Sebab apa? Sebab ada guru yang menunjuk jalan. Maka demikianlah. Jalan itu adalah jalan makrifatullah. Jalan makrifatullah ni kita nak gagah-gagah kita tak jumpa. Kita nak gagah-gagah kita tak jumpa. Kita buat jalan raya sendiri kalau apa boleh. Tak boleh kita nak jalan raya sendiri lah kan. Cari piti kan, beli tanah depan ni sikit. Lepas tu beli depan ni nak pergi siapa kalau lupa. Lepas tu kita nak buat jalan kita sendiri. Cari jalan kita sendiri tak jumpa. Kita kena lalu jalan yang telah ditunjukkan oleh orang yang ada tahu jalan, yang telah dibuat jalan. Siapa yang buat jalan ini? Rasulullah ibaratnya. Rasulullah tunjuk jalan. Ini jalan dia untuk sampai pada Allah. Jalan sampai pada Allah begini. Lepas tu dilalui oleh orang. Orang lalu. Bila orang lalu, khabar orang. Jalan ni yang betul. Ini jalan ni yang betul. Jadi bila kita ada guru musyrik tadi akan tunjuk. Dan guru musyrik ni tugas dia mengawasi kebinasaan. Dia mengawasi kita. Kalau kita ada guru musyrik, kita rujuk pada dia. Setiap kesalahan dia khabar gini. Dia tak akan biarkan kita buat kesalahan. Maka dia kata dia akan mengawasi perjalanan dari kebinasaan. Apabila melihatnya teringat kepada Allah. Tanda dia macam mana? Kita tengok dia, kita ingat pada Allah. Kita duduk tengok pada dia, dah ingat pada Allah. Sebab apa? Ingat pada Allah. Kita ni kalau berjumpa, hati dengan hati bertahu. Kita pandangnya cakap jauh di mata, dekat di hati. Tak cakap. Jauh di mata, dekat di hati. Kita ni bila berjumpa dengan orang-orang yang soleh, kawan-kawan, sebenarnya hati kita dengan hati kita akan bertahu. Sebab tu dia kata arwahu jundum mujannadah dalam satu hadis. Roh-roh kita ini seperti askar yang terlatih. Jadi dalam jiwa, dalam diri kita ni ada 4 sebenarnya. Yang pertama dia panggil jasmani. Luar ni nak jaga kau jasmani. Jasmani tu sedap, bahan daging, bahan ayam. Itu jasmani. Lepas tu nak kesihatan. Nak kesihatan. Tu. Yang kedua akli, mesti akal. Akal kena beri makanan akal. Mengapa makanan akal? Makanan akal ilmu. Kalau tidak penipala kita serabut perut.
Bila kita tak ada ilmu, maka makanan yang kedua akal kena beri. Makanan yang ketiga nafsu kita. Nafsu ni kena beri ikut jalan yang ditentukan oleh syarak. Tak beri nafsu mana boleh? Allah Ta'ala syarakkan kahwin. Allah Ta'ala beri nafsu, mana boleh tak kahwin? Kena beri jalan. Kena pandai. Sebab tu Allah Ta'ala beri pada kita. Kita ni suka kepada hiburan. So kata akan jumpa serban berahi. Berahi tapi tak kabur lah. Haram dia kata. Konsert haram. Dia duduk depan TV tak bagus. Sebab apa depan orang ramai haram? Sebab nak tunjuk haram. Sebab tu Nabi sebut zayyinu aswatakum bil Quran. Hiaskan suara kamu dengan Quran. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Maksud sama, lafaz berlainan. Hiaskan Al-Quran dengan suara-suara kamu. Kan Nabi kan masa dia berjalan jumpa dengan Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari baca ngaji belagu kan sedap. Nabi tunggu saja dengar dia baca. Dia tak tahu Nabi dengar. Dia pun duduk baca sampai Nabi pun balik. Bila Nabi balik, esok kan Nabi kata, kamu ni Abu Musa Asy'ari, Allah Ta'ala beri kepada kamu satu serunai daripada serunai Nabi Allah. Suara sedap, Nabi Allah Daud. Bukan serunai sungguh. Maknanya majaz dia ataupun dia kata simbolik dia. Dia tanya, ya Rasulullah dengar kau saya ngaji kemarin. Dengar tu, Rasulullah dengar. Dan Rasulullah suka. Tu lagu hak dah sedap dah tu. Itu baru ya Taibah, belum ya Badruddin lagi. Maknanya belum masuk qasidah bodah lagi, macam-macam lagi. Itu setakat lagu biasa baru. Lagu biasa, tak lagu sedap lagi. Menunjukkan bahawa itu ada fitrah manusia. Itu fitrah manusia tu ada nafsu. Nafsu kena beri makanan, tapi makanan yang ditentukan oleh syarak, yang dibenarkan oleh syarak. Kemudian yang keempat ada rohi. Roh kita ni, hati kita. Ada. Sebab tu disebut arwahu jundum mujannadah. Manusia tu ada roh. Roh mereka itu seperti askar yang terlatih. Askar yang terlatih. Sebab tu kita ni, kenapa kita boleh kawang dia masuk? Sebab roh kita ni bersamaan dengan dia. Boleh masuk. Sebab tu kan roh dia kata seperti askar yang terlatih. Kalau kita ahli ibadat, dia ahli maksiat, tak boleh kawang kita dengan dia. Kita duduk jadi tosdah, nak cakap pun tak sedap. Kita duduk dia 10 minit macam sejam. Allah kata. Tak apa sedar je. Tapi kalau masuk 1 jam pun tak apa. Mana duduk cakap sebab roh tu ada. Roh tu masuk. Maka apabila kita duduk dengan guru mursyid, roh mereka tadi yang ingat pada Allah Ta'ala akan bertaut dengan roh kita ataupun dengan hati kita, menyebabkan dia tarik hati kita ingat pada Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan bahawa apabila melihat guru mursyid, maka teringatkan kepada Allah Ta'ala, maka menyampaikan hamba kepada Tuhannya, menyebabkan seorang tadi dengan sabit dia kawat orang yang ingat Allah, dengan dia ingat pada Allah. Dengan dia ingat pada Allah. Jadi sebab tu kita pergi belajar dengan Habib Omar Al-Hafiz. Kita duduk dia di Yaman, di Tarim, dekat Dar Mustafa. Bila kita duduk ni, satu keajaiban, jadi mudah bangun tahajud. Jadi mudah bangun tahajud. Tidur lewat, bangun tahajud. Bangun belaka tahajud. Sebab apa? Sebab amalan di situ amalan tahajud. Kita ni bukan ahli tahajud. Kita kira Allah, kita payah tahajud. Kita tunggu musim bola tahajud. Banyak kumpulan kita ni ahli-ahli sufi kita musim bola ya tahajud. Pukul 3 gong bangun, pukul 3 bangun. Ni jadi balah-balah ni kalau dok kejut ni. Dok kejut. Balah, pamu dak gerak aku. Apa? Brazil lawan Itali. Ingat apa balah. Ada seorang tu, Allah rugi sungguh. Kenapa? Kejut-kejut tengok pakat piala dah. Allah rugi semua. Tidur lalu. Tidur mayang dah terang. Maknanya akhirnya bila kita duduk gitu jadi mudah bangun rasa nak mengaji. Sebab apa? Sebab kita belajar dengan guru syekh yang hati dia sentiasa bertahajud. Bila kita siasat dia, kita tengok dia, memang dia kuat tahajud. Kesan daripada kita ambil dengan dia, kita belajar ilmu dengan dia yang kuat bertahajud, dengan kita pun jadi kuat. Dia yang kuat berzikir, dengan kita pun kuat berzikir. Dia yang ingat pada Allah, dengan kita pun ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingat kepada Allah, hati dia sampai kepada Allah. Hati kita tak sampai, tapi kalau kita gantung dia, sampai juga dengan kita sampai.
Dengan kita sampai kepada dia. Dia tahu jalan, kita tahu jalan, tapi kita duduk sekereta dengan dia. Satu kereta dengan dia. Takkan kita duduk sekereta dia sampai kita dah sampai. Kita duduk dalam belakang bonet pun. Kita duduk ke belakang bonet pun, dia duduk dalam kereta. Buka-buka bonet Kuala Lumpur dah bagus. Sebab apa? Dia akan sampai juga. Sebab apa? Sebab kita bersama dengan dia. Perjalanan dia perjalanan pada Allah. Kalau dia perjalanan sampai kepada Allah, pergi kepada Allah, kita yang mengikuti dia, saya kita pun akan sampai dengannya. Jadi ibu dia ada subah dengan musyrik ataupun subah dengan orang yang hati dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhasabu nafsa alal anfasi wa yadhilul qatira bil qistasi. Maka menghitung diri di atas setiap nafas. Setiap nafas ingat Allah, hitung diri. Aku ni bagaimana dengan Allah? Aku bagaimana dengan Allah? Kata guru saya, kita duduk gitu. Kita duduk gitu, boleh balik kan? Boleh balik sekelip mata saja. Maknanya sentiasa ingat. Sehingga kan setiap nafas tu, mereka ni orang-orang yang dekat dengan Allah, setiap nafas dia. Setiap nafas ingat kepada Allah. Setiap nafas ingat kepada Allah. Itu kalau kita belajar zikir nafas, dia ada zikir nafas. Saya alhamdulillah dapat ijazah zikir nafas. Kita boleh zikir nafas. Maknanya duduk gini boleh ingat kepada Allah Taala. Orang lain lah kita dapat ijazah je. Dah ingat tak bagus. Tapi nak beritahu dia ada. Satu peringkat dia zikir nafas, dan setiap nafas dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila tarik nafas, hembus nafas ni, hembus nafas, alhamdulillah. Masih lagi kamu beri. Masih lagi beri. Sebab tu Saidina Umar Al-Khattab dia pergi kat Baitul Mal. Dia pergi kat Baitul Mal sebab anak dia menangis balik. Sebab anak dia ni pakaian buruk orang main ke dia. Anak dia mengadu pada ayah dia, Saidina Umar Al-Khattab. Lalu Saidina Umar Al-Khattab pergi dekat Baitul Mal, minta nak pakai duit sikit tu, nak beli untuk kehidupan keluarga dia. Lalu ni hak jaga, kita panggil jaga, hak jaga Baitul Mal lah. Hak jaga Baitul Mal, kerani ke apa, kalau ni kerani lah. Dia tanya Saidina Umar, bila nak bayar? Dia tanya, padahal Saidina Umar khalifah, bila nak bayar? Saidina Umar tu akhir bulan ni, berapa bulan baru 14, 14, 15 akhir bulan nak bayar. Dia tanya bila nak bayar, maka Saidina Umar kata, jawab akhir bulan bayar. Baik, aku nak tanya pada kamu, mu yakin mu hidup akhir bulan? Mu yakin mu hidup akhir bulan? Saidina Umar pun bila tanya soalan macam tu, ambil keputusan tak jadi, kerana tak berani nak meyakinkan ataupun tak berani nak beri jaminan bahawa dia akan mati akhir bulan. Akhir bulan tu hidup, tak berani. Lalu dia balik, tak buat pinjaman. Tak macam kita 15 tahun buat pinjaman. Sebaik kerana bank tanya, hidup dia 15 tahun. Hidup pun dah hidup. Maknanya kalau tak hidup dah buat pinjaman dah. Oh, gagah kita. Orang sufi setiap nafas kira. Tarik nafas, alhamdulillah. Mana turun nafas, alhamdulillah. Ingat sama pada Allah. Maka menghitung setiap nafas tadi, dan menimbang lintasan hati dengan kistas. Kistas ni dengan timbangan atau dengan pertimbangan mereka. Maka lintasan hati dengan pertimbangan mereka. Jadi tidak dapat tidak, bila mari saja lintasan hati, dia ada pertimbangan mereka. Pertimbangan mereka adalah hukum syarak. Ni orang-orang ahli sufi. Maka setiap kali diri ke, setiap nafas menghitung antara hidup dengan Allah ataupun tidak, dan sentiasa bersyukur, dan menghitung lintasan hati dengan kistas. Kistas ni timbangan syarak. Apa saja mari lintasan hati, timbangan syarak dah yang mereka fikirkan. Ikut timbangan syarak. Maka yang menjaga fardu sebagai modal, dan guru musyrik memang jaga fardu, semayang fardu. Mana boleh kalau dia guru musyrik dia tak semayang. Bapa tak guru tak semayang, aku makam tinggi, mu tak sampai tahap macam aku. Makam yang tinggi. Tak boleh. Dia mesti, guru musyrik mesti dia menjaga fardu sebagai modal dia, ataupun dia menjaga fardu, kewajipan dia tak pernah tinggal. Apa-apa saja, walaupun dia ini benda yang wajib. Seperti jihad wajib, tak tinggal jihad. Ataupun menanggung anak isteri, tak tinggal menanggung anak isteri. Mereka tidak tinggal itu kewajipan. Segala kewajipan yang Allah Ta'ala padukan pada dia tidak tinggal. Sebab tu orang yang musyrik, sangat-sangat musyrik, Nabi SAW
Yang paling patut kita ikuti, menjadi contoh dan sebagainya. Ada 3 orang yang mengatakan, saya ada bini, nak tinggal bini, saya tamu tidur, nak jaga saya puasa, tamu buka. Nabi panggil, mu ke hak kata gini. Sebab dia tanya isteri Nabi bagaimana dengan ibadat Nabi. Isteri Nabi cerita ibadat Nabi ni memang kuat ibadat. Dia kata kalau Nabi yang dijamin syurga pun kuat ibadat, kita tak jamin syurga, mesti kena lebih lagi. Dia beranggapan macam tu. Sedangkan Nabi itu contoh. Jadi kesalahan sahabat ini menjadi iktibar ataupun menjadi hukum kepada kita. Lalu dalam keadaan macam tu Nabi tanya, mu ke yang ada bini tamu nak tinggal bini, mu ke yang yang puasa tamu buka, mu ke yang tamu tidur nak jaga, dia kata ya. Lalu Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnah aku, bukan daripada aku. Ke sufi dah lalu, siapa tamu makan, tamu tidur. Kenapa tak tidur? Sufi. Tak tidur tak. Walau keadaan macam mana, sufi ini tidak meninggalkan hukum syarak. Mengatakan bahawa kita ada hak. Di antara hak kita, kita kena tidur, ini hak kita. Kita kena tidur, kita kena makan, ini hak kita. Hak tubuh badan kita akan dipersoal oleh Allah Ta'ala. Dan kita ada isteri, kita ada hak atas isteri, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kewajipan ini tidak ditinggalkan. Maka guru mursyid, guru yang jalan, ataupun guru yang sampai kepada Allah Ta'ala, maka mengatakan bahawa mereka menjaga yang fardu. Fardu tu modal. Untuk nak meniaga kena ada modal. Maka fardu ini diibaratkan sebagai modal. Itu fardu. Tapi tak untung kalau fardu saja. Maka dia kata yang sunat dijaga sebagai untung turut menyusul. Maka yang sunat, tarak guru mursyid tadi, kita tengok sembahyang fardu dia cukup jaga. Bukan buat jaga. Buat dengan jaga lain. Buat sekadar buat tapi menjaga. Sembahyang awal waktu sebagai contoh. Perkara-perkara yang wajib tu dia laksana, dan yang sunat sebagai untung untuk menyusul, dan sunat dia buat. Sunat ni sebagai untung. Dan untung ni akan mengikuti dia. Sebab tu Nabi, dalam satu hadis Nabi menceritakan bahawa ada seorang tadi bila ditimbang amalan dia, lalu amalan kewajipan dia ni tidak cukup untuk mendapat rahmat Allah. Lalu Allah Ta'ala tanya, cuba tengok hamba aku, adakah dia menghampirkan dirinya kepada aku dengan melakukan ibadat nawafil, ibadat sunat. Ibadat sunat. Jadi ibadat sunat ni akan menampung kewajipan yang mereka tinggal. Maka mereka itu ahli-ahli sufi ataupun guru mursyid, hak wajib dia buat, hak sunat pun dia buat. Hak sunat dia buat. Jadi sahabat-sahabat ni di antara golongan yang boleh membawa petunjuk. Mereka semua mursyid. Ashabikan nujum bi ayyi muhtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku seperti bintang, mana-mana kamu mengikut sahabat aku, kamu dapat petunjuk. Jadi kita ni orang akhir zaman, jangan cela sahabat. Kita tak padang dengan dia. Dia adalah orang yang telah mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali sahabat yang diceritakan oleh Nabi. Macam Nabi cerita ada seorang yang mereka itu berjihad bersama Nabi, tapi dia tu mati dalam keadaan tidak beriman. Mati dalam keadaan tidak beriman. Itu yang telah diceritakan oleh Nabi. Jadi nak beritahu, macam sahabat-sahabat Nabi, mereka itu semuanya adalah orang yang kuat beribadat dan mendapat petunjuk, kerana mursyid mereka adalah Nabi. Dan Nabi yang sampai pada Allah, mereka bersama dengan Nabi, nescaya dia sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tengok ibadat sunat. Ibadat sunat ni nak beritahu, sahabat-sahabat Nabi dia ada ibadat-ibadat sunat yang tertentu. Sebab itulah ada satu hadis, satu golongan orang kaya, satu golongan orang miskin. Jadi golongan kaya ni dengan golongan miskin, Nabi pun suruh buat amal ibadat. Di antara mereka itu beribadat, mereka tu disuruh bersembahyang sunat. Orang kaya sembahyang sunat, orang miskin sembahyang sunat. Lalu Nabi pun suruh berpuasa. Orang kaya puasa, orang miskin puasa. Memang boleh berlaku puasa. Lalu Nabi menyuruh orang-orang supaya memerdekakan hamba ataupun infak fisabilillah. Orang kaya infak harta fisabilillah. Orang kaya memerdekakan hamba. Orang miskin tidak memerdekakan. Macam mana dia nak memerdekakan hamba, dia tak ada piti? Macam mana dia nak infak, dia tak ada piti? Lalulah dia mengadu, pok-pok miskin pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, mereka itu berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Yasumuna kama nasumu.
Yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yusallu kama nusalli, mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang. Tetapi mereka yatasaddaquna, mereka bersedekah. Wala natasaddaq, dan kami tidak bersedekah. Sebab apa? Sebab mereka ada piti, kami tidak ada piti. Lalu dia mengadu pada Nabi. Nabi tengok bagus sahabat Nabi ni, sebab dia kejar-kejar kepada pahala. Lalulah Nabi kata, "Munah dah aku bagi kepada kamu amalan, yang mana amalan ini kamu sama macam orang kaya." Lalu sahabat kan Nabi kata, "Nak lah." Nak. Lalu Nabi pun menyuruh sahabat Nabi lepas pada sembahyang berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Suruh berzikir. Lalu dia pun gembira dapat amalan tadi. Bila dapat amalan tadi, kemudian dia pun berzikirlah. Berzikir. Bila berzikir, puak-puak kaya tengok, mana puak-puak miskin, amalan dia pula dia buat. Amalan dia pula dia buat. Dia dapati bahawa amalan orang-orang miskin ni berzikir. Bila tahu amalan puak-puak miskin berzikir, dia kata tak jadi. Dia pun berzikir juga. Bila orang kaya berzikir, puak-puak miskin kata mana jadi. Kita agak ni orang lebih, dia faham pula tu. Lalu dia pergi jumpa Nabi. Dia beritahu. Dia beritahu. Ibaratnya kata, dah aci lah gitu. Maknanya pergi jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, puak-puak kaya zikir juga," dia kata. Puak-puak kaya ni zikir juga. Nabi mengatakan, "Zalika fadlullah yu'ti man yasha." Itulah kelebihan yang Allah Taala beri kepada siapa yang kehendaki. Maknanya nak buat mana? Dia lebih bagian tu. Maka perkara ibadat-ibadat sunat ni, ibadat ni perkara-perkara sunat. Jadi perkara-perkara sunat ni Allah Taala beri mengikut kemampuan kita ataupun mengikut kelebihan yang kita ada. Sebab tu dalam syurga diberi orang yang puasa sunat, ni tak pahala sunat. Orang yang kuat tahajud, ni tak amalan tahajud. Orang yang kuat berzikir, ni tak amalan berzikir. Maka kita ni buat amal ibadat yang mana kita mampu. Kalau kita tahajud, kita nak buat belaka, mungkin jadi payah. Kita tak mampu kadang-kadang. Kecuali Allah Taala beri karamah kepada kita, kemuliaan kepada kita, ataupun ma'unah, pertolongan Allah Taala beri pada kita. Maka kita kena buat amal ibadat. Ada di antara yang berzikir, ada sahabat yang ahli zikir, ada sahabat dia jihad je, macam Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid dia punya ibadat dia jihad kepada Allah Taala. Abdul Rahman Ibnu Auf dia punya ibadat dia infak fi sabilillah. Ibadat dia. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dia punya ibadat dia ilmu. Sebab tu disebut falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dia kata mengapa tidak ada satu kumpulan yang keluar menuntut ilmu. Kemudian balik kampung dia, mereka mengajar ilmu tadi kepada penduduk kampung. Yang maknanya ayat ini memberitahu yang ada akal dia kuat pergi belajar ilmu, yang tubuh gagah pergi perang. Itu jihad belaka. Berjihad belaka. Tetapi masalah ilmu, masalah jihad, masalah perniagaan, itu masalah satu lagi masalah hati. Masalah hati. Biar kamu berniaga, biar kamu berjihad, biar kamu duduk lapang apa, hati itu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam mana nak ingat pada Allah? Nak ingat kepada Allah kena ada orang bimbing. Tak ada bimbing sesat kita. Maka dia kata di sini mesti kena ada pembimbing. Pembimbing dia siapa? Di antaranya hati mereka sentiasa ingat kepada Allah, siang malam fikir kepada Allah, lintasan hati dia mengikut kehendak syarak, dia sangat jaga sembahyang fardu, dalam waktu yang sama ibadat sunat dia tidak tinggalkan. Banyak berzikir dengan kejernihan hati. Wa yuksiru zikra bisafwi lubbihi bi'aun wal aunu fi jami'i dzabi rabbih. Maka banyak berzikir dengan kejernihan hatinya. Di antaranya guru musyrik ni banyak berzikir. Berzikir, hati dia ingat pada Allah. Zikir ni ada yang zikir tu zikir lidah. Pekat kita orang awam ni zikir lidah je. Sampai naik tinggi, makam naik tinggi sangat, zikir hati. Zikir hati. Lidah tak sebut dah, hati. Kadang-kadang lidah sebut illallah, dalam hati la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tu hu. Maka kata zikir benda hu. Ni. Bukan dia tak zikir lidah, dia zikir hati. Macam kita kata, dia kena daripada hati ke lidah. Kita ni orang awam tak biasa tu, hati kita tak ingat apa, dari lidah masuk hati. Contohnya kena
Contohnya kalau seorang tu nak pergi ke bandar, dia cakap dah hati dulu. Mari ni tak hati nak pergi bandar, pergi bandar. Mari dah mari daripada hati. Jadi kalau kata nak pergi ke bandar, masa nak pergi ke bandar, hati dia dah sebut nak pergi bandar. Dan pergi bandar, bawa hati mari pergi bandar. Dia benda dunia ni memang hati lekat. Jadi dia sebut nak pergi ke bandar dalam hati, bawa keluar daripada mulut, daripada hati pergi ke mulut. Maka orang yang berzikir, ahli zikir, hati dia dah berzikir dah. Maka peringkat awal berzikir lidah. Lepas berzikir lidah, berzikir hati. Lepas berzikir hati, berzikir sir. Ni akan datang dibahas lah, berzikir sir tu macam mana. Akhir sekali dia kata, hati dia berzikir. Bila hati dia berzikir, lidah dia berzikir, banyak berzikir, hati dia berzikir. Hati yang berzikir, hati yang bersih. Hati yang bersih. Bila hati bersih, ada pancaran nur. Pancaran nur ni akan masuk dalam hati-hati orang yang bersuhbah dengan dia. Maka memohon pertolongan dalam semua perkara dengan Tuhan. Di antara sifat ada masalah Allah, ada masalah Allah. Bila kena saja Allah nampak. Macam kita cerita Yazid Bustami. Hakim khalifah panggil dia suruh nasihat, dia pun nasihat. Khalifah kata mu kata kat aku pula. Balik. Khalifah ni pelik kau. Dia minta orang nasihat, bila orang nasihat dia marah. Balik. Lama pula panggil pula. Kena Yazid Bustami kau. Yazid Bustami dia panggil celok nasihat. Yazid pun nasihat pula. Kena lagi balik. Jadi setiap kali nasihat dia kata mau peraja dan nasihat. 3 kali, kali keempat dia panggil. Dia kata aku tengok mu ni pelik sungguh. Aku marah, aku panggil mari, marah panggil. Marah hambat lari. Lepas tu panggil mari, hambat lari, panggil mari. Hebat. Dia tu tak hebat. Ni tarah anjing boleh buat gitu. Anjing kena hambat lari. Panggil mari apa? Tak hebat, dia tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab dia melihat kepada Allah. Ibrahim bin Adham satu hari datang, dia jalan. Jangan jumpa askar seorang, askar backhand. Askar dah kenal tu guru, nak mana? Askar tanya dia. Kat mana tempat yang sunyi-sunyi, yang tempat yang molek-molek, sunyi-sunyi kan? Kubur ya. Kubur. Jadi orang tu marah, orang tu, kawan tu tanya molek-molek, kat mana yang boleh tenang fikiran sunyi-sunyi? Dia kata kubur. Mu ni siapa? Aku hamba. Oh, hamba Samson, dia jawab itu. Dia pun ambil katok. Dia katok, dia pukul Ibrahim bin Adham. Dah molek masa dia pukul. Dia punya ketua askar ni nampak Ibrahim, dia pun panggil. Dia kata apa pukul tu guru? Dia pun marah. Dia marah orang tu, pukul orang ni. Mu tahu tak dia siapa? Dia kata aku tak kenal. Dah kenapa kamu pukul? Dia kata ada ke siapa aku tanya tempat-tempat yang molek sunyi pada orang, dia jawab kubur. Dia jawab kubur. Dan mu tahu tak dia siapa? Aku tanya dah, dia kata dia hamba saja. Dia tanya, kenapa jawab macam tu? Dia kata memang untuk kita nak bersunyi-sunyi dengan Allah itu nak cuba ingat pergi dekat kubur. Sebab satu hari kita sampai ke kubur juga. Satu hari kita sampai ke kubur. Dan yang kata hamba, ya, aku adalah hamba Allah. Kita hamba kepada Allah Ta'ala. Mu dengar tu, ini orang alim, ini Ibrahim bin Adham. Lalu nak pukul, nak marah pada tu, nak pukul askar dia. Jangan pukul. Jangan pukul dia. Ini Allah Ta'ala hantar dia untuk menguji aku. Kata Ibrahim bin Adham. Nak pukul, Allah Ta'ala hantar dia untuk uji aku. Aku kena berterima kasih pada dia kerana dia pukul aku. Demo kalau boleh gitu bagus. Orang lain pukul batu, terima kasih. Darah, terima kasih. Pergi makan kedai, gitu darah, terima kasih. Nak kali pukul lagi. Dah siapa tak tu Baik, dia kata berjihad melawan nafsu kerana Tuhan seluruh alam. Maka di antara ciri dia berjihad melawan hawa nafsu kerana takut kepada Allah Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut pada kedudukan Allah, dia tahan hawa nafsu dan menghiasi diri dengan yakin kepada Allah sebagai maqam. Itu kedudukan dia, yakin kepada Allah, yakin serah diri kepada Allah Ta'ala, hidup bertawakal. Seperti ada seorang, dia kata hari ni aku tambah makan langsung, dia kata, dan jangan ada manusia beri makan pada aku. Lalu dia tambah cari nak tengok, nak teh mau tawakal dia. Lalu dia berjalan dekat padang pasir, jalan. Akhir kali dorok mau jatuh, duduk baring sekali, duduk baring.
Tiba-tiba nampak kafilah, nampak orang daripada jauh. Orang mari pula kaki bagi makanan aku. Aku tak mau makan. Aku nak suruh Allah tak ada bagi. Dia pun lari. Tawakal, tambah minta dengan orang. Jadi sebelum orang tengok dia bagi makanan, dia tembus lari. Lalu tembus lari. Akhir kali tak nak lari, dia ada duduk pesang. Siapa orang tadi tengok, orang ni pesang. Ni mesti tak ada makanan. Mesti dia tak ada. Ambil makanan. Dia pun makan, minum air bagi tu. Allah tak ada beri makanan kat aku. Lari daripada makhluk, tapi Allah tak ada beri kat makanan. Ni orang yang yakin betul-betul pada Allah. Gitu kita yakin pada Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala beri rezeki. Yakin macam mana? Kita yakin yang memberi rezeki Allah. Seperti kita letak wiper atas kepala kita. Kalau kita yakin dia ni penembok, paling tak gerak. Sebab apa? Sebab yakin. Gitu maknanya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kafir harbi ialah orang kafir yang bermusuh dengan orang Islam. Sama ada dia menyerang orang Islam, menghina agama Islam secara terbuka, ataupun menentang terhadap dakwah yang hendak dilakukan oleh orang Islam. Bila mereka melakukan perkara itu, bermakna mereka telah bermusuh dengan orang Islam. Maka Allah mengisytiharkan perang ke atas mereka. Dan Allah Ta'ala mewajibkan orang Islam memerangi mereka, menentang mereka, sebagaimana mereka menentang orang Islam. Yang kedua, kafir zimmi ataupun ahlul zimmah, iaitu orang kafir yang menjadi rakyat di dalam negeri Islam. Walaupun dia tak masuk Islam, dia tak bermusuh dengan Islam. Dia nak duduk di bawah kerajaan Islam dan menerima keadilan orang Islam, menerima pemerintahan Islam. Ini dikerani dengan ahlul zimmah. Dalam mazhab Syafi'i, yang boleh menjadi ahli zimmah ialah ahli kitab dan majusi. Mazhab Hanafi termasuklah golongan wataniyin, boleh juga menjadi ahli zimmah. Oleh kerana Imam Syafi'i tinggal di Hijaz. Di Hijaz telah dihapuskan golongan penyembah berhala. Maka pendapat Imam Syafi'i ditetapkan kepada ahli kitab dan golongan majusi. Abu Hanifah mazhabnya tersebar di wilayah-wilayah yang luas. Ada di dalamnya penyembah berhala. Maka penyembah berhala diterima juga menjadi rakyat di dalam kerajaan Islam. Dan pendapat inilah yang dipakai oleh ulama-ulama Islam termasuk di kawasan kita bila Islam berkembang. Di mana diterima orang kafir menjadi rakyat dalam negara Islam. Termasuk juga penyembah berhala sebagai ahli zimmah. Berpegang berpendapat Abu Hanifah. Kerana Abu Hanifah berada di kawasan yang menghadapi berbagai penganut agama. Berbeza dengan Imam Syafi'i duduk di Hijaz. Duduk di Mesir saja. Tak ada berbagai agama yang banyak sebagaimana Abu Hanifah. Ahli zimmah ialah orang kafir yang sanggup menjadi rakyat di bawah kerajaan Islam. Yang kedua, ahlul ahdi atau mu'ahad, iaitu orang kafir yang mengadakan perjanjian damai. Negeri kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan negeri Islam. Dia berjanji tak menyerang orang Islam. Dan dia berjanji tak ganggu pendakwah-pendakwah Islam. Ini ahlul ahdi. Dalam istilah hari ini, ialah negara yang ada hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam. Itu ahlul ahdi. Yang ketiga ialah mu'amman. Orang kafir yang diberi keamanan. Iaitulah orang kafir yang menjadi pelarian. Dia dizalimi di negeri dia lari ke negeri kita. Bila dia lari negeri kita, maka kerajaan Islam memberi keamanan kepadanya. Yang disebut dalam Quran. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah.
Summa ablighu ma'amanah. Dan jika sekiranya seseorang musyrikin datang meminta perlindungan kepada kamu, maka beri perlindungan kepadanya. Dan sampaikan kepadanya akan kalam Allah. Ajak dia masuk Islam. Kemudian kamu hantar dia ke tempat yang aman. Jangan hantar balik ke negeri yang nak hukum dia. Kena hantar ke negara ketiga. Ini disebut dalam Quran. Yang dikenali dengan Muhammad. Ayat-ayat yang kita baca ini berkait dengan golongan harb. Ahlul harb. Mereka yang memusuh dengan orang Islam, maka diisytiharkan perang terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala memerintah supaya orang-orang yang beriman memerangi orang-orang kafir yang menyerang orang Islam ini dan bunuh mereka dengan kekuatan senjata sehingga orang Islam dapat mengalahkan mereka. Setelah mengalahkan mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhenti perang, maka tawan yang dapat ditawan, tunduk yang ditundukkan. Dan yang ditawan ini Allah Ta'ala beri pilihan. Sama ada nak membebaskan mereka, kalau mereka tidak mendatangkan bahaya kepada orang Islam. Membebaskan itu boleh dibebaskan dengan bayar tebusan. Ataupun dengan tidak tebusan, boleh berlaku. Kalau sekiranya mereka mendatangkan bahaya, musuh yang sangat ketat, maka boleh dibunuh. Ini adalah hukum Quran yang berkait dengan peperangan. Kemudian Allah menerangkan. Allah Ta'ala berjanji untuk memberi kemenangan kepada orang Islam. Kemenangan itu ialah dengan syarat. Syaratnya orang Islam mesti melaksanakan hukum Allah. Menjalankan syariat Allah. Beramal dengan agama Allah. Sekiranya orang Islam beramal dengan agama Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada orang Islam. Walaupun orang Islam kelihatannya lemah, musuh Islamnya lebih ramai, lebih kuat. Sekiranya orang Islam menyediakan kekuatan dengan ikhlas, mengorbankan harta benda dengan ikhlas, habis geng mengorbankan harta benda dan jiwa raga dengan ikhlas, mereka beramal dengan agama Allah dengan sungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan memberi pertolongan. Walaupun musuh-musuh Islam lebih kuat berlipat kali ganda. Ini jaminan daripada Allah yang akan kita baca. Dan Allah Ta'ala menjanjikan musuh-musuh Islam itu akan dihapuskan. Sebagaimana Allah menghapuskan umat-umat yang terdahulu yang telah menentang rasul-rasul di zaman masing-masing. Itu adalah janji yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah Ta'ala mendedahkan di dalam surah ini sifat-sifat golongan munafik yang merupakan golongan yang berpura-pura menjadi orang Islam. Duduk di tengah orang Islam, datang ke masjid pun, bersemayam pun, tapi mereka adalah tidak beriman. Mereka menyimpan kufur di dalam hati mereka. Mereka ini adalah musuh di tengah-tengah masyarakat Islam. Kita akan baca ayat-ayatnya. Dan Allah Ta'ala menegangkan supaya itu sifat-sifat yang wajib ditunaikan oleh orang Islam, supaya mereka mendapat kemuliaan dan kemenangan ketika menjalankan jihad. Dan mereka jangan merasa lemah sekali-kali dalam menegakkan agama Allah. Kerana agama Allah adalah agama yang maha mulia. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir itu, mereka menghalang daripada jalan Allah. Allah Ta'ala menyesatkan segala amalan mereka.
Maksudnya orang-orang kafir yang kerja mereka menghalang orang masuk Islam setelah diri mereka sendiri tak masuk Islam. Sekat orang pula nak masuk Islam. Menghalang orang untuk menegakkan agama Allah. Allah Ta'ala jadikan amalan-amalan yang baik pada zahirnya adalah sesat. Bersempena dengan pemimpin-pemimpin Quraisy yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Jahal dan rakan-rakannya, yang berbangga kerana mereka juga mengerjakan amal yang baik. Di antaranya mereka baik dengan anak beranak, tolong anak beranak, menghubungkan silaturahim, menolong orang yang susah, menjamu tetamu yang datang ke Mekah. Orang yang datang ke Mekah, mereka layan dengan baik. Ini tak baik lagi ke? Menghubungkan silaturahim dengan anak beranak cukup baik. Tak baik lagi ke? Mereka menjalankan kerja-kerja yang baik. Allah mengatakan, adalla a'malahum. Allah Ta'ala jadikan semua amalan-amalan mereka yang baik ditolak oleh Allah Ta'ala. Kerana mereka menentang Islam. Zaman sekarang kita melihat, setengah orang yang lawan Islam tu cetak Quran. Cetak Quran, buat masjid. Lawa masjid, dia tak boleh sembahyang. Dia buat masjid saja. Menunjukkan amalan-amalan yang baik. Tolong orang miskin. Tolong orang susah. Sama ada orang susah, dia selalu tolong. Sama ada kemalangan, batu selalu. Banjir, tolong selalu. Dalam masa yang sama mereka menentang syariat Allah Ta'ala. Menentang hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menegaskan, adalla a'malahum. Allah Ta'ala jadikan amalan-amalan mereka ditolak oleh Allah Ta'ala. Sesat amalan yang tidak ada pahala. Walaupun amalan-amalan itu adalah baik, kalau sekiranya mereka menghalang agama Allah untuk ditegakkan, menghalang syariat Allah untuk diamalkan, menghalang agama Allah untuk memerintah, walaupun mereka buat baik, belanja berjuta-juta, tolong orang, bantu orang macam Abu Jahal zaman dulu, Allah Ta'ala kata, adalla a'malahum. Allah Ta'ala sesatkan amalan mereka itu. Semua amalan mereka disesat oleh Allah Ta'ala, tak dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menjelaskan kepada orang yang beriman. Jangan ragu menentang musuh-musuh Islam ini. Walaupun musuh-musuh Islam itu, kamu tengok mereka buat baik, tolong orang, mengadakan hubungan silaturahim, dan berbagai-bagai kerja kebajikan mereka buat. Semua kerja kebajikan itu adalla a'malahum. Allah Ta'ala jadikan amalan-amalan mereka adalah sesat. Tak diterima oleh Allah Ta'ala. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman mengerjakan amal yang soleh, mereka beriman dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya kepada Quran itu. Kaffara wa huwal haqqu min rabbihim. Itulah yang benar dari Tuhan mereka. Kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka. Dan Allah Ta'ala jadikan baik keadaan mereka di masa yang akan datang. Jangan bimbang. Walaupun kamu tengok orang yang bersama dengan Muhammad ni macam-macam orang. Ada di antara mereka yang mengerjakan maksiat. Ada di antara mereka yang mengerjakan dosa. Tetapi mereka menjunjung tinggi Al-Quran yang ditegakkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mereka beriman, dengan mereka berjihad fi sabilillah, mereka percaya dengan Quran, dosa mereka diampun oleh Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala jadikan keadaan mereka baik pada akhirnya. Walaupun puak yang satu lagi berjuru, molek, baik, tolong orang, tapi menentang syariat Muhammad, Allah Ta'ala sesatkan amalan mereka. Ini satu permulaan yang sangat jelas dalam surah Muhammad. Supaya kita pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan ragu nak menegakkan Islam ni. Jangan teragak-agak nak menegakkan bila kita sudah yakin Quran adalah benar. Quran adalah betul. Allah Ta'ala menjanjikan mereka yang nampak baik itu ditolak. Mereka menegakkan Islam. Kalau ada dosa sedikit sebanyak, diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. Sebabnya kenapa? Orang-orang yang kafir itu mengikut jalan yang batil, yang sesat. Dan orang-orang yang beriman itu mengikut jalan yang benar dari Tuhan mereka. Sebabnya Allah Ta'ala tolak amal baik yang dibuat oleh mereka yang menentang Islam. Kerana amal mereka tidak ada asas iman. Tidak ada asas mengikut kebenaran daripada Allah. Nampak saja baik, nampak saja berjuruh, tapi mereka berlawan hukum Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tolak amalan mereka. Berbeza dengan orang yang beriman ini. Mereka mengikut jalan yang benar. Di mana jalan yang benar ni sangat penting. Jangan nampak zahir orang saja. Jalan dia benar tak benar. Kena tengok jalan dia ke mana. Jalan dia ke mana. Macam kita naik bas. Kalau naik bas, dia ke Kuatang, siapa Kuatang? Naik bas ke Kota Baru, siapa Kota Baru? Walaupun niat kita nak pergi Kuatang, bas di Kota Baru, naik bas Kota Baru apa? Nak pergi ke Kuatang, naik bas. Nak pergi ke Kota Baru, naik bas Kuantan. Jawab dia siapa ke Kuantan. Ini dia. Ini jalan. Matlamat ni sangat penting. As-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang betul. Yang terkandung dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Begitulah Allah Ta'ala membandingkan kepada manusia akan ajaran-ajaran yang menjadi contoh kepada mereka. Bukan tunjuk contoh. Walaupun Abu Jahal dan rakan-rakannya menghubungkan silaturahim, menjamu tetamu yang datang, memuliakan mereka yang datang ke Mekah, mengerjakan kerja-kerja kebajikan, tapi mereka lawan syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan lawan Nabi Muhammad, maka amal baik mereka ditolak. Berbalik dengan mereka yang ikut Muhammad, jalan dia betul ikut Muhammad, akan jadi betul pada akhirnya. Allah Ta'ala terima kalau mereka buat baik. Kalau mereka buat jahat, jahat mereka diampun oleh Allah Ta'ala. Berbeza dengan yang pertama, buat baik, baik mereka ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perbezaan yang jelas menunjukkan bahawa kita berada dalam kumpulan Islam. Yang menegakkan Islam adalah perkara yang sangat penting, yang utama dalam kehidupan. Kerana kehidupan kita menuju ke alam akhirat. Bahtera mana yang kita naik? Bahtera yang menuju ke syurga? Atau bahtera yang menuju ke neraka? Itu ke mana? Yang menuju ke syurga ialah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau duduk dalam bahtera Nabi Muhammad, walaupun orang tu buat jahat, dia ikut Nabi Muhammad, akhirnya jadi baik. Kalau dosa-dosa dia ampun oleh Allah Ta'ala. Kalau ikut dalam bahtera yang lawan Islam, walaupun kerjanya baik, berjuru, lawa, tapi amalan baik ditolak oleh Allah Ta'ala. Ini kena ingat. Ini satu pendahuluan yang sangat penting, yang perlu menjadi perhatian kepada kita sungguh-sungguh dalam kita hidup di atas dunia ni. Wallahu a'lam.